Negara Brunei Darussalam menunjukkan kemajuan dalam menggerakkan Agenda 2030 bagi pembangunan mampan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Laporan Voluntary National Review VNR kedua yang telah dihasilkan melalui proses berpandukan data dan penglibatan semua pihak telah membantu dalam mengenal pasti kedudukan dan cabaran-cabaran serta tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan matlamat pembangunan yang berdaya tahan SDG kebangsaan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua mengongsikan kenyataan kebangsaan tersebut semasa dialog pemimpin di Sidang Kemuncak SDG yang diadakan di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu New York, Amerika Syarikat. Sidang Kemuncak turut mengesahkan deklarasi politik yang menggariskan komitmen global bagi mempercepatkan Agenda 2030 untuk pembangunan mampan. Industri pembangunan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam dan merupakan penyumbang terbesar kepada hasil negara. Perkara itu ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, semasa mewakili negara dalam mesyuarat Menteri-Menteri China ASEAN mengenai pembinaan yang diadakan pada 16 September lalu di Nanying, Republik Rakyat China. Juga digariskan pencapaian signifikan yang telah dicapai oleh sektor pembinaan di negara ini, di samping menekankan pentingnya untuk mengambil kira teknologi inovatif dan kemampanan alam sekitar dalam pembinaan perumahan awam. Mesyuarat meluluskan inisiatif Nanying, satu dokumen yang mencerminkan aspirasi menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan dari negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat China untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang perumahan dan pembangunan bandar dan desa. Juga dibincangkan potensi untuk mengembangkan pelaburan perdagangan dan ekonomi, kerjasama perindustrian dan pertukaran antara rakyat. Kedua-dua pihak membincangkan peluang baharu untuk mengukuhkan lagi hubungan melalui pertukaran amalan terbaik dan peningkatan kapasiti dalam pembinaan perumahan awam. Sebagai usaha berterusan untuk meningkatkan hubungan perdagangan di peringkat global, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan Darussalam Enterprise Day menyertai Expo China ASEAN ke-20, K-Expo yang berlangsung di Nanying, China. Pameran antarabangsa itu bertujuan mempromosi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Semasa Expo ini, LKEB mempromosikan peluang dan proses dalam pensijilan halal. Program Seeds for the Future SFTF 2023 diadakan baru-baru ini sebagai langkah penting dalam memajukan pendidikan berteraskan teknologi terkini di negara ini. Dianjurkan oleh Huawei Technologies Brunei Sendirian Berhad dan kerjasama Fakulti Teknologi Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Al Yunisa, program meliputi teknologi, inovasi, perbincangan mengenai topik-topik terkini, pertukaran budaya dan penyertaan dalam projek Tech for Good. Program bertujuan memupuk bakat, semangat dalam bidang ICT dan menyumbang kepada kemajuan industri ICT tempatan. SFTF 2023 antaranya berperanan sebagai platform untuk melahirkan individu berpendidikan dan sangat terlatih seiring dengan objektif wawasan Brunei 2035. You will be able to become leaders of the future tomorrow. Persidangan antarabangsa keempat mengenai perniagaan, ekonomi dan kewangan diadakan baru-baru ini. Pada perasmiannya, Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi menekankan usaha menyelesaikan cabaran kemampanan memerlukan pemimpin daripada sektor swasta, awam dan komuniti untuk bekerjasama dan mengembangkan penyelesaian inovatif ke arah perubahan bermakna. Ini memerlukan pendekatan seluruh masyarakat melibatkan komitmen pihak kerajaan, perniagaan, masyarakat awam dan ahli akademik untuk menangani agenda tindakan iklim dan pembangunan mampan.
Persidangan diisi dengan ucap tama yang mengetengahkan isu dan cabaran yang penting bagi penyelidik, penggubal dasar, perniagaan dan komuniti umum. Dengan tema peranan belia dalam melaksanakan matlamat pembangunan mampan melalui transformasi digital dan inovasi, persidangan membincangkan kemajuan dan kepentingan teknologi dan inovasi yang semakin mencabar. Platform tersebut juga memperkasakan golongan muda khususnya untuk menggalakkan lagi transformasi digital, inovasi serta nilai budaya dalam pembangunan mampan. Lebih 300 ahli parlimen terdiri daripada 75 buah negara serta organisasi serantau dan antarabangsa menghadiri persidangan tersebut. Majlis Mesyuarat Negara diwakili oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi dan Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin. Selaras dengan tema persidangan, Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi antara lain menekankan komitmen dan dedikasi negara yang tinggi di dalam mempromosikan inovasi dan syarikat-syarikat startups serta memajukan transformasi digital. Sementara itu, Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin pula menggariskan tumpuan negara kepada pemerkasaan belia sebagai ejen perubahan di dalam mencapai matlamat pembangunan mampan SDG melalui pelbagai cara seperti mengadakan sesi dialog bagi mempromosikan peranan belia-belia dalam mencapai matlamat tersebut. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan baru-baru ini mengadakan acara penilaian cita rasa nasi bagi pelbagai varieti. Acara bertujuan mendapatkan maklum balas penerimaan nasi yang dikaji oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Membuat kaji selidik varieti-varieti barulah, varieti nasi baru untuk dites dari segi acceptance, dari segi palatability orang awam lah di Brunei Darussalam. Jadinya yang dites ada macam 5 jenis ciri-ciri nasi lah. Yang 5 tu rupa dari segi rupa bentuknya, kelembutan nasi itu, ada aroma wangi juga sama dari segi kesedapan. Harapan untuk acara ini adalah untuk supaya dapat tani tahu juga mana nasi yang accepted the most lah by orang ramai. Sekiranya ada sukses, insyaAllah pada masa akan datang boleh diperkenalkan di pasaraya. Sekadar untuk suka-suka, akhirnya perniagaan yang dijalankan oleh Dayang Siti Mardiana bin Haji Muhammad, pengurus syarikat Kayu Manis Babu, berjaya menghasilkan produk ayam pandan yang kini dikenali ramai. Syarikat Kayu Manis Babu mula beroperasi sejak tahun 2017 di Kampung Penabai, Kuala Tutong. Sebenarnya perniagaan ke ayam pandan ini, ia bermula dari mencuba saja dulu sebenarnya. Mencuba yang mana adik saya suka makan ayam pandan. Okay? Jadi, saya pun membuat ayam pandan itu untuk dia sebenarnya. Sambutan pelanggan amat menggalakkan sejak ayam pandan syarikat Kayu Manis Babu dikeluarkan ke pasaraya-pasaraya di negara ini. Sebelum pengeluaran ayam pandan ini dikomersialkan, pelbagai cabaran yang dihadapi oleh Dayang Siti Mardiana untuk menghasilkan produk yang berkualiti, menarik dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sebelum ianya dikomersialkan, saya berjumpa dengan pihak Jabatan Pertanian, bahagian Agri Makan, bahagian labeling, bahagian semai tuai. Masa ni di pasaran, di supermarket macam Waho, H2, Sonli, semua cawangan, Yanor, Temburong ada Yanor, di Belait, and then Utama Grand, Jaya Pemat di Rimba sama Belait, semua supermarket yang pasar-pasar di seluruh 4 daerah. Harapan terakhir saya kalau boleh
biarlah produk Brunei ini dapat disebar ke luar negeri. Itulah harapan saya, terutama yang ayam pandan beku saya keluaran dari Syarikat Kayu Manis Babu. Setakat tahun 2022, lebih 400,000 buah kenderaan berdaftar di bawah Jabatan Pengangkutan Darat. Jumlah tersebut meningkat 42.5% berbanding tahun 2012 dengan lebih 333,000 buah didaftarkan pada tahun tersebut. Berdasarkan perangkaan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, 475,796 buah kenderaan termasuk kenderaan yang tidak dilesenkan dan tidak aktif di jalan raya didaftarkan setakat tahun 2022. Secara purata, dalam tempoh 2012 hingga 2022, sebanyak 14,207 buah kenderaan berdaftar setiap tahun. Manakala jumlah kenderaan yang memperbaharui lesen dan aktif di jalan raya secara purata bagi tempoh 11 tahun pula sebanyak 260,992 buah setiap tahun. Tahun 2022 mencatatkan jumlah tertinggi kenderaan yang aktif di jalan raya sebanyak 310,795 buah, manakala jumlah terendah adalah pada tahun 2012 sebanyak 228,003 buah kenderaan. Pemeriksaan tahunan bagi kenderaan persendirian dimastikan bagi kenderaan yang berumur 7 tahun dan ke atas. Pada tahun 2021, 17 stesen pemeriksaan kenderaan VIS beroperasi berikutan penswastaan Pusat Pemeriksaan Kenderaan VIC. Sebelumnya, pemeriksaan ke atas kenderaan melebihi umur 7 tahun dikendalikan oleh Jabatan Pengangkutan Darat.